Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa kepada semua yang hadir malam ni, Farid Misbah, Sharifah Enterprise, Pak Ngor, Siti Hajar, seterusnya Zubir. InsyaAllah malam ni saya akan bawakan kepada tuan-tuan bagaimana kategori manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kisah-kisah tentang munafiqun yang perlu kita pelajari agar menghindarkan diri kita terperangkap dalam sifat-sifat tersebut. Kisah yang saya bawa malam ni tuan-tuan, kisah tentang bagaimanakah sejauh benar kisah bagaimana seorang sahabat bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu yang terpaksa keluar dari masjid Nabi tiap-tiap pagi lebih awal daripada yang lain, tak sempat nak berdoa, kelang kabut tergesa-gesa sahabat yang namanya Abu Dujana ni, kerana mengingatkan kurma yang jatuh di rumahnya, takut dimakan oleh anak-anaknya. Kurma itu milik kaum munafiqin, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan malam ni bagaimana mulianya para sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah mainkan peranan untuk mengeluarkan keluarga tersebut daripada kemiskinan dan membeli pokok tersebut. Saya akan cerita pada tuan-tuan. Demikian juga kisah bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah pun mendapat kemuliaan bila beliau membeli dengan hartanya yang paling mahal telaga yang namanya Bi'ru Rumah, yang menjadi asas kepada kehidupan manusia di Madinah, iaitu airnya yang segar, airnya yang enak, airnya yang sangat manis. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, menjadi rebutan para sahabat datang ke Madinah pada masa itu dalam keadaan selai pinggang, miskin. Mereka perlu sumber minuman yang terbaik. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah pun mewakafkannya untuk Islam. Bagaimana semangat seperti ini yang perlu dibangunkan dalam diri setiap kita, walaupun kita tak mampu memiliki harta yang banyak seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sebagainya, tapi kita punya peranan untuk menyumbang kepada Islam, tuan-tuan. Jadi seperti biasa, tanpa melengahkan masa, saya mengharapkan tuan-tuan yang telah memiliki tafsir Munir, tafsir yang sangat berguna ni, untuk buka jilid yang ketiga. Dan renungan kita pada malam ni cuma satu ayat saja, insya-Allah, ayat pada muka 190, iaitu ayat 91, lanjutan dari kuliah yang lalu. Tuan-tuan jangan lupa, kempen satu rumah satu tafsir yang sedang kami lakukan sekarang, tuan-tuan akan terima sebuah kitab yang istimewa namanya Encyclopedia Nama-Nama Anak, yang kaya dengan lebih daripada 3,500 nama-nama yang mulia, nama-nama yang penting, yang agung, yang patut tuan-tuan ketahui untuk menamakan anak-anak tuan-tuan. Kerana hadis mengatakan innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Kamu akan diseru pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu, nama bapa kamu, maka perelokkanlah nama kamu sekalian. Nama tu biarlah nama yang bersandar kepada Allah yang memiliki 99 nama: Abdul Jabbar, Abdul Razak, Abdul Mun'im, Abdul Latif, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya. Dan demikian juga tuan-tuan, namakanlah nama anak-anak kita dengan nama-nama para sahabat. Macam seorang sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah telah pun menamakan 10 orang anak lakinya dengan 10 nama ahli syurga yang Nabi telah jamin mereka untuk masuk syurga, macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Baik tuan-tuan, jadi milikilah tafsir Munir. Tuan-tuan akan menjadi satu jendela, pintu untuk kita memahami kalamullah. Tuan-tuan akan dihadiahkan buku ni. Begitu juga bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir pun akan dapat hadiah yang sama, sementara stok masih ada. Baik, dan saya cuba tuan-tuan buka pada muka surat ke-160, jadi yang ketiga ni tadi, tafsir Munir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakufu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum 'alayhim sultanan mubina. Sadaqallahul azim. Ya, tuan ya. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman bersama kaumnya.
Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, mereka pun terjun ke dalamnya. Kerana itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mahu menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka daripada merangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu temui. Dan mereka lah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk merangi, menawan dan bunuh mereka. Dalam kuliah kita yang lalu, saya telah bincangkan bagaimana umat Islam ni terbahagi. Umat Islam ni akan mendepani, berhadapan dengan beberapa kategori manusia. Yang pertama, orang beriman tetapi lemah imannya. Yang kedua, orang kafir yang baik dengannya, seperti ahlu zimmah, kaum zimmi. Ada pula di kalangan orang kafir itu yang menentangnya, yang panggil harbi. Dan ada pula kalangan yang nampak Islam tapi dalam dirinya merupakan sifat hipokrit, dipanggil sebagai munafikun. Jadi golongan munafikun ni tuan-tuan adalah golongan yang sangat bahaya. Kerana itu Allah SWT menjelaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di neraka yang paling bawah sekali, lebih bawah daripada orang-orang kafirin, golongan kafir. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Kita dalam Islam ni bila menamakan puak kafirin, kafir ini maka adalah di kalangan mereka yang tidak senang dengan penyenamaan tersebut, padahal ia digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah di kalangan mereka yang tidak membaca, mengkaji, mengatakan tak sesuai, kita panggil orang kafir dengan perkataan kafir. Habis nak panggil apa tuan-tuan? Ini pengistilahan ni hanya di kalangan kita sebagai orang Islam. Janganlah kita terperangkap dengan perasaan orang-orang bukan Islam. Mereka tak disuruh beriman dengan Al-Quran pun. Seperti mana seorang bapa yang bijak, yang hakim, berkata dengan anaknya, bergaul dengan kawan-kawan di kalangan anak-anak kawan-kawan anaknya itu orang bukan Islam. Lalu bertanyalah kepada Ahmad ini, nama anak lakinya Ahmad. Ahmad, kami nak tanya, dalam Quran kamu mengatakan bahawa kami semua akan dimasukkan neraka kekal selama-lamanya. Maka Ahmad ni pun dah panik. Dia pun balik rumah cakap dengan ayah dia, ayah, kalangan kawan-kawan saya walaupun dia kafirin ya, tapi dia baik ya, lebih baik daripada orang Islam. Maka mereka bertanya kepada saya, takkanlah kami semua masuk neraka? Tuan-tuan boleh kabar sekalian, jawapannya senang je tuan-tuan. Dulu Ahmad Didat pernah berkata, dan itu juga Dr. Zakir Naik menjawab benda yang sama. Kamu semua tidak perlu beriman kepada Al-Quran. Kalau kamu beriman kepada Al-Quran, kamu jadi sebahagian dari kami, kamu jadi orang Islam. Jadi dalam Quran mengajarkan kepada kita, mereka yang berdegil dan ingkar dan tidak mahu menerima Islam ni, lakum dinukum waliyadin. Kami dah membawa Islam dari 60 tahun, negara ini merdeka. Islam ada di mana-mana, umat Islam, kalangan umat Islam ni ramai yang berkelakuan baik. Ada sebahagiannya, segelintir yang tidak baik, jangan jadi ukuran lah. Tapi anda duduk di negara ini pun anda mendapat kerakyaan, anda boleh naik pangkat, anda boleh memandu jet pejuang. Kalau kat negara lain tuan-tuan rasa boleh ke orang Islam menjawab jawatan yang penting? Jawatan yang penting dalam tentera ke, dalam polis ke, sebagai pilot, fighter ke, boleh ke tuan-tuan? Tuan-tuan jawab sini lah. Tapi di negara kita, walaupun orang Islam tidaklah begitu mengamalkan Islam, tapi perangai akhlak mereka itu sedikit sebanyak dicorakkan oleh kefahaman Islam mereka. Mereka tak menyanyi orang. Sebagian besarnya maksud saya tuan-tuan, yang silap itu biasalah, itu adat lah. Likuli ka'idatin syawaz. Setiap kaedah itu ada exceptionnya, memang kita tak dapat elak. Tapi tuan-tuan yang boleh sekalian, maka demikianlah percaturan seorang Muslim dalam kehidupan. Kena bersedia untuk menghadapi apa sahaja probability, mengalami apa sahaja possibility, apa sahaja kebarangkalian. Mereka kena sedar bahawa berbagai usaha dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan Islam, memburuk-burukkan Islam dan sebagainya. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, kajian dibuat dalam Economist oleh Pentagon, mengatakan bahawa orang-orang Islam ni, FBI ke sebagainya, bahawa orang Islam ni terbahagi pada beberapa kategori. Yang pertama dipanggil fundamentalist, yang kedua dipanggil teroris, yang ketiga dipanggil jihadis, yang keempat dipanggil moderate, yang kelima dipanggil liberalis. Liberalis ni samalah dengan orang kafir, cara fikirnya tak nak sembahyang, tak nak tutup aurat dan sebagainya. Ini tak tepi lah tuan-tuan, menentang Islam, munafikun moden. Ini merupakan liberalis lah. Ada pula traditionalist, kita mesti pakai kain je, tak boleh pakai seluar, kena pakai macam ni saja. Rasulullah pakai begini saja. Tuan-tuan, ini satu pandangan yang bukan saya nak rujuk, saya bincang, bukan. Ini persepsi Barat terhadap umat Islam. Ada jihadis yang kerjanya untuk berjihad saja. Siapa saja bukan Islam, serang dan bunuh mereka ini. Tuan-tuan, mereka mengatakan fahaman ini dibina oleh Syed Qutb dalam tafsir yang fi Zilalil Quran. Padahal itu merupakan satu pendustaan terhadap almarhum Syahid Syed Qutb rahmatullah alaihi.
beliau ada tersilap dalam pandangannya, tapi bukan itulah yang diartikulitkan, bukan itu yang diperjuangkan tuan-tuan. Seperti kata pengkaji yang hebat, guru kami Syekh Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi, seorang ulama mufassir yang terkemuka di Jordan. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada pula di kalangan umat Islam yang moderate, yang pandai yang bawa dirinya, bergantung pada kesesuaian, kebijaksanaan tanpa menggadaikan prinsip. Inilah dia umat Islam yang ditakuti oleh Amerika, yang bijak, yang mampu untuk mencorakkan keadaan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi berhadapan dengan situasi ini, kita akan menemui orang-orang munafik. Yang munafik ini merupakan menggunakan berbagai-bagai pengistilahan, mengatakan Quran perlu ditafsir semula, kita kena liberalizekan orang perempuan kena maju macam orang lelaki. Kalau orang lelaki boleh kahwin lebih daripada seorang, maka perempuan juga layak untuk kahwin lebih daripada seorang. Jadi polyandry tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah. Di negara jiran ada golongan ini dipanggil sebagai jalinan Islam liberal, yang mempunyai pandangan tertentu terhadap Islam. Campur apa saja tuan-tuan, bawalah pandangan Hindu ke pandangan Syiah ke, campur, di blend benda itu semua sekaligus untuk membina satu kefahaman baru. Dalam wadah perjuangannya dipanggil sebagai jalinan Islam liberal, JIL. Baik tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kita sedang melihat kepada konteks ayat ini, iaitu Allah menceritakan, kata Imam Az-Zamakhsyari dalam ayat ini, kalau kamu lihat, Allah menegaskan bahawa setiap kali mereka diminta kelompoknya untuk merangi kaum muslimin, mereka akan turut perang dengan penuh semangat melebihi semangat para musuh. Ini tuan-tuan lihat pada muka surat 195. Apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, Tafsir Kasyaf. Kerana kalau anda melihat kefahaman terhadap ayat ini, dia merujuk kepada kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Allah menggunakan kat sini, kalau mereka ada peluang untuk membantai umat Islam, ada peluang untuk menghancurkan umat Islam, ada peluang untuk mengenakan satu bagi umat Islam, mereka tidak akan teragak-agak untuk melakukannya. Inilah dia sifat kaum munafikun yang sangat bahaya tuan-tuan. Depan nampak baik, belakang macam-macam tipu hilahnya. Seperti dibawa oleh Al-Imam dalam, kalau kita lihat dalam kitab fiqh, contohnya Al-Talibin, menceritakan bagaimana Nuzhatul Majalis juga satu kitab yang berkaitan dengan raqaiq, yang menceritakan bagaimana tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu, baik semua saya terlupa ikut pesanan penaja tuan ni. Kami di dalam travel baru saja mengimport satu kurma yang sangat menarik dari Palestin, Jordan, negara Syam. Kurma ni namanya kurma McJowl tuan-tuan. Besar ni nampak ni. Besar tuan-tuan. Kalau saya buka untuk tuan-tuan tengok, enak tengoknya pun dah menyelerakan ya. Tengok, saya buka. Saya pernah ajar pada tuan-tuan apa yang terdapat dengan kurma ni, dengan fatilnya, qitmirnya, kan, naqir kita dah belajar nampak enak sekali kurma ni. Masya-Allah, cantik, segar. Alhamdulillah baru sampai dari Jordan tuan-tuan. Yang dikatakan di cultivationnya di harvest daripada Palestin. Baik tuan-tuan, kita sokong produk orang Islam Palestin. Alhamdulillah kami baru saja import, baru sampai. Alhamdulillah enak tuan ya, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya anak usia 1 tahun pun boleh makan kurma ni tuan-tuan. Suka je kurma ni, alhamdulillah. Di samping kurma ajwa yang kami juga galak tuan-tuan untuk miliki ni, kurma ajwa. Kurma ajwa. Kami juga mempromotkan kurma McJowl. Ni tuan-tuan, menyelera sekali tengok segar, besar. Patutlah pada zaman Nabi dahulu SAW, sebiji kurma ni mencukupi untuk baginda dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Rizayu sedap, alhamdulillah. Ketika saya belajar di Jordan, bulan puasa biasa makan ni saja waktu malam, sahur. Makan 3 biji boleh bertahan 1 hari untuk puasa. Sedangkan di Jordan tu kami berpuasa pada musim sejuk tuan-tuan. Musim sejuk, ya, sejuk, kesejukan yang amat sangat. Alhamdulillah mampu untuk bertahan dengan 3 biji kurma makan sahur. Pengalaman saya secara peribadi. Inilah McJowl, kurma Jordan, kurma Syria, kurma Palestin. Mereka kurmanya besar begini tuan-tuan, McJowl namanya. Ini di pasaran harganya lebih daripada 140 sekilo. Tapi kami di Zan Travel, kami nak galak tuan-tuan untuk menggunakannya.
Ni bulan ni pun tak lama kita nak masuk bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Boleh kita mulakan puasa bersunat 3 hari sebulan, 3 hari dalam sebulan. Boleh kita makan kurma ni tuan, kurma McJoll. 1 kilo cuma RM99 saja. 1 kilo cuma RM99 saja. Dan tuan-tuan akan dapat sebuah buku yang kami hadiahkan, bertajuk Lebih Baik Makan Itu Daripada Makan Ini. Buku ni mengajar kita bagaimana cara diet yang betul, kerana pengarangnya merupakan pakar pemakanan, dietitian daripada universiti terkemuka di Malaysia. Untuk kita kontrol berat badan dan sebagainya. Buku ni kami hadiahkan bersama dengan setiap kilo yang tuan-tuan beli kurma McJoll. Tuan-tuan, kita gunakan menyokong produk orang Islam dari Palestin. Mudah-mudahan kita dapat bertahan, kita pun dapat mengamalkan makanan sihat cara Rasulullah SAW. Kurma McJoll ni antara yang terbaik. Baik. Kembali kepada ayat yang dihuraikan tadi, kata Imam Az-Zamakhsyari, kalau engkau perhatikan ayat ini, kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha. Bahawasanya puak munafikin ini apabila terbuka laluan untuk mereka mengenakan sesuatu tindakan yang buruk kepada umat Islam, mereka tidak akan teragak-agak untuk melakukannya. Walaupun zahirnya nampak seperti orang Islam, tapi penghayat hatinya sangat buruk dan sangat busuk terhadap Islam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik. Dan bagaimana kisah Abu Dujanah ni tadi, seperti disebut dalam Nuzhatul Majalis dan juga I'anatul Talibin, bahawa bila Abu Dujanah habis sembahyang subuh, beliau akan bertergesa-gesa keluar dari Masjid Nabawi itu untuk pulang ke rumahnya. Sehingga Nabi melihat ketergesaan itu, bertanya kepadanya, wahai Abu Dujanah, apakah sebabnya kau begitu tergesa-gesa lepas subuh? Duduklah sebentar, doa ke, tunggu waktu syuruk ke? Tapi Abu Dujanah akhirnya menjawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, rumah saya berjiran dengan seseorang, saya segan nak cerita dengan Rasulullah. Kami adalah orang yang sangat sederhana hidupnya, miskin. Jiran sebelah pokok kurmanya berbuah lebat. Musim ini musim buah kurma jatuh, wahai Rasulullah. Andai buah kurma jatuh, anak-anak saya yang kelaparan pada waktu pagi, mereka akan mengutip dan makannya, sedangkan itu bukan milik saya, wahai Rasulullah. Maka saya berusaha untuk pulang awal ke rumah bagi mengutip buah-buah kurma yang jatuh ke sempadan rumah kami, di halaman rumah kami itu, di tepi rumah kami berjiran dengannya, untuk saya pulangkan semula ke rumah sebelah, kerana takut nanti dia tidak akan memarahi, bahkan datang untuk mengurik keluar makanan yang dimasuk ke dalam mulut anak-anak saya, wahai Rasulullah. Amat memalukan, mengaibkan perkara yang berlaku itu, tuan-tuan. La ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Sedih Nabi SAW mendengar peristiwa tersebut, hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengetahui menawarkan untuk membeli pokok kurma itu daripada munafik itu, tuan-tuan, yang tidak boleh berkompromi kepada walaupun budak-budak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah di antara kelebihan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Abu Bakar yang dimaksudkan oleh satu daripada ayat Quran ini, daripada banyak ayat Quran merujuk kepadanya. Sentiasa persahabatan Abu Bakar, cerita tentang Abu Bakar ni satu yang tak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Kata para ulama Ahlus Sunnah, kalau seseorang itu menafikan persahabatan Umar dengan Rasulullah, itu tak mengapa, kerana ia tidak ada dalam Quran. Kalau orang itu menafikan persahabatan Sayyidina Uthman dengan Rasulullah, orang Syiah contohnya, dia menafikan persahabatan Uthman dengan Rasulullah, itu tak mengapa, dia cuma jatuh fasik. Tapi apabila seseorang menafikan persahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah, dia jatuh kafir, tuan-tuan. Kerana ayat-ayat yang merujuk kepada persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah ni terlalu banyak dalam Al-Quran. Tak ada siapa boleh menafikan. Maka kalau ada yang mengatakan Abu Bakar ni kafir selepas wafatnya Rasulullah, ni satu pembohongan seperti dilakukan oleh puak Syiah, laknatullah alaihim, tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita perhatikan, inilah dia satu perkara yang disebut oleh Allah SWT, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, bagaimana puak munafikun sanggup bersikap demikian kepada anak-anak, merampas satu yang telah masuk ke dalam mulutnya, mencongkil keluar. Itu buruk perangai dan sikapnya. Maka Abu Dujanah ni tadi memberitahu kepada Rasulullah bahawa beliau perlu pulang segera untuk mengelakkan kejadian itu berlaku ulang lagi. Amat mengiris perasaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi demikianlah kata Imam Zamakhsyari. Kalau engkau perhatikan struktur ayat ini, kau akan lihat bahawa golongan yang dimaksudkan terakhir ni nampak gayanya adalah puak munafikun yang menzahirkan Islam, tapi dalam hatinya bersarang segala rasa kebencian
dan juga pemusuhan, keingkaran terhadap Allah dan Rasulnya. As-Sudi pula mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan fitnah dalam hal ini adalah kemusyrikan. Waalaikumsalam kakak saya Munwair. Alhamdulillah. Jadi saya pernah cerita kepada tuan, perkataan fitnah jangan difahami dalam versi Melayu. Kerana dalam bahasa Arab, perkataan fitnah ni mempunyai berbagai variasi, ada kepelbagaian, bergantung pada konteks. Kalau Melayu sebut fitnah ni adalah tuduhan. Sedangkan tuduhan itu memang dosa besar, tapi fitnah lebih besar daripada tuduhan yang dikehendaki, yang difahami oleh orang Melayu. Kerana fitnah ni dalam Al-Quran merujuk kepada syirik, merujuk kepada kezaliman, merujuk kepada merampas hak orang, merujuk kepada penganiayaan, pembunuhan, maka itu semua merujuk kepada fitnah. Sebenarnya bergantung pada konteks ayat. Jadi maksudnya, setiap kali mereka diajak untuk melakukan kemusyrikan, mereka akan cepat mengikuti dan menuruti. Nifak mereka ni terlalu berlebihan. Ibn Jarir mengatakan bahawa ayat ini turun dikenaan dengan Bani Asad dan Ghatfan. Ada juga mengatakan ia turun juga kepada orang selain daripada mereka, iaitu puak ni di depan Nabi mengaku Islam, tapi di belakang Nabi dia ada banyak kepentingan dan merujuk kepada kepentingan, dia akan melencong, akan cenderung kepada golongan yang memberi keuntungan, kebaikan kepadanya. Inilah dia orang talam dua muka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Status mereka ialah mereka tidak membiarkan kamu, mereka tidak berjanji damai kepada kamu, tidak bimbang, bahkan mereka membantu kaum musyrik untuk memerangi kamu. Jadikan mereka sebagai tawanan perang, serang mereka di mana sahaja kamu menemui mereka. Orang-orang seperti itu punya bukti-bukti nyata sebagai kelompok yang berhak untuk diserang kerana mereka benar-benar musuh Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam menekankan perdamaian, keamanan dan perjanjian. Al-Imam Ar-Razi berkata, sebagian besar ulama mengatakan bahawa apabila mereka membiarkan kita memerangi kaum musyrikin, mereka minta damai dengan kita, juga mereka tidak mahu memerangi kita, kerana itu kita tidak boleh memerangi dan membunuh mereka. Ada kalangan ni seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa golongan manusia. Yang pertama, orang Islam yang lemah imannya. Yang kedua, orang kafir tetapi cenderung melakukan kebaikan dan perdamaian kepada orang Islam. Ini dapat kita lihat sampai ke hari ini. Hidayah tidak sampai pada mereka. Yang ketiga, kita dapat lihat iaitu golongan kafir yang memerangi umat Islam lebih besar. Yang keempat, kita dapat lihat buat yang berpura-pura ni, tuan-tuan. Nampak zahirnya Islam tapi batinnya penuh dengan keingkaran, pemusuhan dan juga kezaliman, menganiaya orang Islam bila ada peluang. Jadi dapat kita lihat daripada ayat ini, dia mengajar kita satu perkara penting, kewaspadaan. Bahawa setiap umat Islam ini kena waspada. Jangan terlalu percaya kepada apa sahaja yang dikatakan orang. Jangan jadi manusia yang tidak mempunyai perancangan. Jadilah orang yang sentiasa dalam hidup ni ada hazar. Hazar yang dimaksudkanlah berwaspada, berjaga-jaga. Jadi kita dapat lihat dalam fiqh berkenaan dengan ayat ni, dalam episod yang kita bincangkan ini, kata Imam Wahab Az-Zuhaili, sikap Islam terhadap munafikun sangat jelas. Mereka dihukum sebagai kafir dan boleh diperangi apabila adanya bukti. Umat Islam tidak boleh berbeza pendapat dalam menghadapi orang seperti itu. Jika memang bukti kekafiran mereka nyata, rangkaian ayat ini menunjukkan sikap orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Ada kalangan munafikun tu yang masuk Islam dan akhirnya menyedari kesilapan mereka. Dan saya telah jelaskan dalam kuliah-kuliah terdahulu bagaimana Nabi tidak membunuh mereka secara terang-terangan, kerana Nabi tidak mahu sedap. Alhamdulillah. Jadi Nabi tidak mahu nanti akhir zaman bila berlaku pengkajian mereka akan mengatakan Rasulullah SAW membunuh para sahabatnya. Walau bagaimanapun Nabi terbukti kejahatan mereka dan penganiayaan, maka umat Islam berhak untuk bertindak terhadap mereka. Dan teguran ni Allah berikan kepada umat Islam ketika mereka berbeza pandangan untuk menghadapi puak munafikun yang telah pun memecah belahkan saf orang-orang Islam ketika menuju ke medan Uhud. Dan mereka telah mengkhianati Nabi dalam perang Uhud. Mereka kembali ke Madinah setelah asalnya siap berperang untuk membantu bersama kaum muslimin. Kisah ini dibawakan dalam surah Ali Imran. Ibnu Abbas berkata, mereka lah satu kaum yang ada di Mekah. Mereka tidak mahu ikut hijrah. Imam Dhahak berkata, orang-orang munafik ini berkata, jika Muhammad menang, maka mereka telah tahu siapa kita.
Dan jika kaum kita menang, maka kami memang lebih mencintai mereka. Jadi pada waktu itu umat Islam pecah kepada dua kelompok. Kelompok pertama membela mereka, yang kedua tidak mahu campur tangan dalam urusan mereka. Jadi Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahu umat Islam mereka kena bersatu menghadapi bahaya ini. Kadang-kadang orang bertanya, tuan-tuan, mana lebih baik, orang kafir yang jujur ataupun orang Islam yang korup? Baguslah soalan ni, tuan-tuan, ni boleh kawan sekalian. Kan? Mana lebih bagus, orang kafir yang lurus ataupun orang Islam yang korup? Jadi kita dalam Islam diajar kita supaya mempunyai hazar. Nanti kita akan masuk surah Al-Anfal, insya-Allah, bagaimana Allah menyatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kamu buat persiapan untuk menghadapi mereka. Maksud persiapan dikehendaki di sini bahawa jangan kamu meyakini sepenuhnya, kerana terbukti dalam sepanjang zaman di mana ada perjanjian dengan orang bukan Islam, jarang-jarang mereka dapat memenuhi setia kepada perjanjian itu sampai ke akhirnya. Selalu di tengah jalan berlaku pengkhianatan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka umat Islam hendaklah sedar perkara ini. Jadi nanti saya jawab soalan yang dikemukakan, mana lebih baik, orang Islam yang korup ataupun si kafir yang jujur? Nanti cakap benda ni lebih orang kata berkaitan dengan politik, tapi sebenarnya ia berkaitan dengan ayat Allah yang sedang kita bincangkan sekarang. Jadi mereka ingin bersama kaum muslimin walaupun mereka dalam kekafiran dan kemunafikan. Kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak campur tangan dalam masalah-masalah mereka, iaitu Allah mengingatkan kita, buatlah persiapan. Jadi hijrah ada macam-macam bentuk ni telah kita bincangkan, sama ada hijrah dari Madinah ke Mekah ataupun hijrah orang-orang munafikun dalam peperangan, iaitu mereka menyertai Nabi semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Tapi ada juga sebahagian mereka yang akhirnya mendukung Islam dan kembali menyedari kesilapan mereka. Itu juga satu bentuk hijrah puak munafik. Yang ketiga, hijrah yang dimaksudkan iaitu hijrah daripada tempat yang tidak membenarkan amalan Islam kepada hijrah kepada negara yang membenarkan amalan Islam. Katalah satu negara dalam dunia pada hari ini yang membunuh umat Islam, tidak membenarkan langsung umat Islam untuk mendirikan syiar mereka, tak benarkan orang Islam pakai hijab, memang diperangi habis-habisan. Maka saat itu orang Islam yang duduk di situ wajib berhijrah ke negara yang mereka dapat jaga kepentingan agama mereka dan juga maruah diri mereka. Tapi pada hari ini kita tak jumpa dalam negara seperti itu, tuan-tuan. Walaupun Perancis memusuhi Islam, tapi ada kalangan politik yang simpati, dan orang Islam di kalangan French people pun ramai yang mempertahankan. Jadi sebenarnya kita tidak jumpa negara seperti itu dalam konteks masa. Yang keempat, hijrahnya orang Islam untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini juga telah kita bincangkan, muhajir man hajara ma nahallahu anhu, man hajara ma haramallahu alaihi. Ini juga satu bentuk penghijrahan. Setiap kali masuk tahun baru, kita patut meletakkan azam, tekad bagaimana nak jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Target yang kita nak letakkan, ibadah yang kita nak pertingkatkan, bacaan Quran yang kita nak kerapkan, maka ini semua merupakan hijrah ke arah pembaik-pulihan dan peningkatan jati diri Islam kita, tuan-tuan. Kemudian menjauhi orang yang biasa, ini juga satu bentuk hijrah. Hijrah yang paling akhir ini berlaku, iaitu meninggalkan orang melakukan maksiat supaya memberi pengajaran kepada mereka. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tapi perkara semikian pun bukan mudah untuk dilakukan ketika kejahilan memuncak seperti yang berlaku sekarang ni. Semua orang tahu menyupai orang perempuan itu bagi seorang lelaki hukumnya adalah haram, dilaknat oleh Allah. Tapi orang seperti ini dapat hidup senang, mewah, mendapat sambutan, segala produk yang dia dihasilkan. Saya pun tak tahu banyak lah, tuan-tuan, cuma ikut-ikut penguangan sikit-sikit. Baru ni berjumpa dengan yang berhormat Datuk Menteri Agama yang kita sayangi pun ada isu ni ditimbulkan lagi. Bagaimana ada pihak-pihak tertentu yang menyubai orang perempuan menjual produk-produk tertentu, tapi dapat sambutan yang luar biasa kerana ramainya orang yang simpati. Padahal orang seperti ini layak untuk ditinggalkan, tuan-tuan. Kita berhijrah, kita meninggalkan perhubungan dan juga sokongan kepada mereka sebagai satu bukti kecintaan kepada Islam dan benci perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Tapi apa nak buat, dunia akhir zaman ni orang-orang jahil terlalu ramai. Nanti kita cakap, nanti orang kata kita benci, tak mau bagi hidayah, tak mau bawa dakwah dan sebagainya. Takkanlah pada zaman sekarang ni ada lagi orang yang jahil yang tak tahu menahu tentang Islam, tak tahu hukum halal dan haram, kan, tuan-tuan? Kita ni kalau kita bandingkan analoginya, orang yang sakit, siapa yang perlu jumpa siapa?
Orang ni sakit, dia nak tunggu doktor datang jumpa dia ke ataupun dia jumpa doktor? Mana satu yang betul? Orang sakit dah duduk terlentang dah kat rumah, orang kata ni kena stroke, tak apa nanti tunggu doktor datang ke rumah. Ataupun dia kena dipikul, dibawa, diusung naik ambulans ke, bawa ke hospital. Dalam bab penyakit fizikal, manusia memang sedar ni penyakit bahaya. Walaupun ada berbagai bentuk perubatan kampung, tapi bila sampai kepada perkara-perkara yang serius, mereka akan bawa jumpa dengan doktor juga, tuan-tuan. Ada yang tak suka dengan vaksin, tak suka dengan doktor, tapi bila sakit pergi juga ke hospital nampaknya. Ni satu hal lah. Mana satu yang betul? Nak tunggu doktor datang merawat kita ke, atau kita kena jumpa doktor? Maka demikian juga perkara yang sama, kenapa kita tidak adil terhadap para ustaz, para pendakwah, dengan mengatakan para pendakwah ni kena terjun jumpa dengan orang yang bermasalah, mengingatkan mereka. Kita pun banyak kerja juga, tuan-tuan, dan tak mudah nak jumpa dengan golongan seperti itu. Dengan pakaian kita pun mungkin tak disenangi penampilan diri kita. Ada kalangan ustaz-ustaz berserban, berjubah, lagilah orang takut, tuan-tuan. Jadi maknanya orang yang sakit itu, sakit jiwanya, rohaniahnya itu, yang patut berjumpa dengan para agamawan, para ilmuwan, para ustaz, untuk mencari satu peningkatan atau perubahan ataupun rawatan kepada diri yang berpenyakit rohani itu. Maka tidak adil lah untuk kita mengatakan ustaz ni apa kerja ni, duduk berceramah depan telefon, berceramah dekat masjid, kat surau, tak ada pun jumpa dengan orang-orang yang sakit seperti ni. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kita kena adil dengan para ustaz, kerana kerja yang tuan-tuan maksudkan tu tak mudah untuk dilakukan. Kerana para ustaz ni ibarat doktor, orang yang sakit di luar tu adalah pesakit yang kena datang jumpa dengan doktor. Tapi bagaimana dia nak jumpa dengan doktor kalau dia tidak mengetahui dia sedang sakit rohaninya? Inilah di antara masalah yang berat untuk dipikul, diselesaikan. Dan sebab itu seorang ulama terkemuka bernama Syekh Dr. Abdul Qadir Audah menulis sebuah buku bertajuk Al-Islam baina ajzi ulama'i wa jahli abna'i. Islam baina jahli abna'i wa ajzi ulama'i. Islam ini di persimpangan lemahnya rakyat, lemahnya orang ramai, dan juga al-Islam baina jahli abna'i, dalam kejahilan orang ramai, kejahilan umat, dan juga lemahnya para ulama mereka. Kedua-dua pihak ni lemah, tuan-tuan. Jadi kita kena adil dalam membuat satu penilaian terhadap apa yang berlaku. Baik, jadi ayat ni menceritakan tentang hijrah, dan bentuk hijrah ni ada 6 perkara yang telah saya jelaskan. Iaitu yang pertama tadi, hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrah munafikun tu ada 2 bentuk, ada 3. Kemudian hijrah orang yang ditekan dan tidak boleh mengamalkan Islam, dia zalimi di setempat, dia wajib berhijrah ke tempat yang membenarkan dia untuk mengamalkan Islam. Katalah di negara tersebut memang tak dibenarkan langsung anak dia untuk bertudung, isteri untuk mengamalkan Islam, tak dibenarkan langsung, maka dia wajib berhijrah ke negara lain. Kalau ada sebuah negara di Eropah itu yang menzalimi orang Islam, maka dia cari negara Eropah lain yang lebih lemah lembut kepada orang Islam. Itu maksud konteks hijrah ni. Tapi tidak lagi berlaku, kerana kita akan melihat di semua negara dalam dunia pada hari ini, di mana ditekan Islam, di situ ia mendapat sambutan luar biasa. Yang kelima yang saya jelaskan, iaitu hijrahnya orang Islam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dan yang keenam, hijrah meninggalkan puak yang engkar dan juga menzalimi Islam di kalangan orang Islam sendiri. Kalau orang itu menunjukkan sifat engkarnya, kedegilannya, dan sifat maksiatnya terang-terangan, maka kita wajib untuk meninggalkan dan juga tidak menyokong apa saja yang berkaitan dengan mereka. Jadi kita kena faham, tuan-tuan, kebencian ini bukan sebab emosi, tapi kebencian ini diajar oleh Allah SWT. Kerana itu tanda iman adalah al-hubbu wal-bughdu lillah. Al-hubbu fillah wal-bughdu lillah. Bahawa kita dalam Islam ni very simple. Kita punya mental arithmeticnya, foundationnya, principalnya, kita menyukai satu perkara kerana Allah. Kita membenci satu perkara itu, menentangnya kerana Allah, bukan kerana individu. Kita bukan benci individu tersebut, tapi kita benci sikapnya, kita benci kemaksiatannya. Kita bukan benci kepada orang itu, mungkin Allah beri hidayah kepadanya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, tapi kita tidak mahu keingkaran, kemaksiatan, kefasikan itu dilakukan berluasa, dan ia mendapat sokongan daripada pihak-pihak lain. Ini yang diajar oleh Islam. Kemudian pengajaran yang kita pelajari daripada ayat ini juga, bolehnya menawan orang munafik dan membunuhnya bila terbukti memang mereka ni melakukan pengkhianatan kepada Islam dengan syarat bukti yang kukuh, solid ground untuk bertindak.
Kemudian tidak boleh memerangi dan bunuh orang yang bergabung dengan orang yang sedang mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam. Tak boleh. Bila mereka ada perjanjian dengan orang Islam, walaupun mereka itu kafir, terbukti ada perjanjian, maka kita tidak boleh mengapa-apakan mereka, kerana Islam ini, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Bila seorang kafir itu buat perjanjian dengan kita, maka tanggungjawab kita untuk memenuhinya. Ayat ini juga menerangkan bahawa syarak mengakui legalnya gencatan senjata di antara muslimin dan juga kafir harbi apabila ia membawa kebaikan kepada umat Islam. Walaupun kafir itu menentang Islam, tapi bila ada perjanjian damai, maka kita wajib akur. Kerana Allah dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Dia berkuasa untuk mengalahkan satu kelompok manusia di bawah kekuasaan yang lain. Maksud Allah memberi kepada kaum muslimin untuk mengalahkan kaum, Allah mampu memberi kekuatan kepada kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Maksud Allah melakukan itu adalah untuk memberi hukuman kepada orang mukmin di waktu kemungkaran dan kemaksiatan bermaharaja di antara mereka. Ini kisah berlaku ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai contohnya mendapat khabaran bahawa tentera pimpinan Amr bin al-As tak berjaya untuk membuka kawasan pantai di Mesir yang namanya Alexandria, Iskandaria. Kawasan tersebut merupakan kubu kuat pihak Rom. Maka Sayyidina Umar mendapat surat daripada Amr bin al-As minta bantuan. Maka Sayyidina Umar beritahu bahawa tentera di antara itu telah mencukupi untuk membantu mereka. Cuma ada 4 orang saja yang akan aku hantar, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada Miqdad. Maka aku akan Maslama. Ni 4 orang aku hantar kepada kamu. Kamu jangan benarkan mereka untuk bercampur dengan tentera yang lain. Biarkan mereka dalam tempat yang khas. Dan kemudian waktu kamu nak menyerang mereka ialah pada waktu selepas salat Jumaat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah mengerahkan beberapa orang tentera ni untuk pergi menyertai tentera Amr bin al-As. Mereka tak dikenal campur dengan tentera ramai. Mereka ini memiliki, setiap seorang memiliki kekuatan 100 orang tentera, walaupun mereka cuma 4 orang. Dan kewajipan Amr bin al-As untuk memulakan jihad itu waktu lepas salat Jumaat, pada hari Jumaat tersebut. Maka kata-kata Sayyidina Umar ni menjadi satu kebenaran, tuan-tuan. Kerana ada manusia yang Allah beri kepadanya kekuatan melebihi daripada 10 orang. Ada orang yang Allah beri kekuatan padanya melebihi 100 orang. Kualiti yang ada padanya. Itu sebab Allah Ta'ala menyatakan bahawa Nabi Ibrahim itu satu umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu merupakan satu umat. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Asfahani dalam Mufradat, ini merujuk kepada kualiti yang ada pada Nabi Ibrahim itu menyamai kualiti yang ada pada satu gerombolan, satu kumpulan, kumpulan manusia yang ramai. Kalau kita bayangkan satu kumpulan manusia itu ada gurunya, ada engineernya, ada doktornya, ada arkiteknya. Kualiti-kualiti yang baik ada pada manusia yang ramai itu berhimpun pada seorang manusia yang unggul macam Ibrahim AS. Dan umat Nabi Muhammad SAW pun memiliki kekuatan-kekuatan itu. Contohnya sahabat-sahabat yang telah dihantar oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu, bilangan mereka cuma 4 orang, tapi kekuatannya menyamai 400 orang. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Allah SWT mampu untuk memberi kekuatan kepada orang Islam untuk menghadapi apa jua perkara. Tapi umat Islam mestilah memiliki perancangan, mesti ada strategi. Ini sebab orang mengatakan you fail to plan, you plan to fail, kan? Kamu tak ada strategi, kamu tidak ada perancangan, maka kamu akan diatasi oleh orang yang ada perancangan. Kamu sebenarnya sedang membuat perancangan untuk gagal kalau kamu tak ada perancangan. Kemudian yang ketujuh, pengajaran daripada ayat ini, berdamai dengan kaum munafikun, iaitu orang yang menampakkan keimanan tapi hatinya kembali kepada kemusyrikan. Apabila mereka sudah menghentikan sikap negatif, mereka disebut sebagai satajiduna akharin. Jadi Imam Qatadah berkata, ini turun berkaitan dengan kaum Tihama yang minta perlindungan daripada Nabi. Mereka ingin perlindungan daripada Nabi dan juga daripada kaumnya. Ayat ini turun berkaitan dengan satu kaum yang tinggal di Mekah. Kata Imam Masudi, ayat ini turun berkaitan dengan Nu'aim bin Mas'ud yang minta pertolongan kepada kaum muslimin dan juga kepada kaum musyrikin. Dia nak hidup senang, dia tak mau bergaduh dengan siapa pun. Dia nak semua orang memahami keadaan dia. Dia nak memberikan sokongan dia kepada siapa saja, muslim ke kafir ke, yang penting aku selamat, aku aman, aku tak mau ganggu orang dan aku tak mau diganggu. Jadi ada juga mengatakan bahawa ini turun berkaitan dengan Bani Asad dan Ghatfan yang datang ke Madinah untuk masuk Islam, tapi kemudian mereka kembali ke kampung halamannya menjadi kafir semula. Ini kisah yang berkaitan juga satu kaum yang datang ke Madinah untuk masuk Islam, tapi akhirnya di Madinah mereka telah ditimpa penyakit kulit. Mereka pun tidak mahu stay di Madinah, mereka pun keluar balik ke kampung halaman lalu murtad semula, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi ada berbagai perkara yang berkaitan di sini menunjukkan kepada kita aneka
keadaan manusia, pelbagai keadaan manusia, itu semua merujuk kepada pilihan masing-masing. Itu sebab dalam Islam kita menceritakan bahawa manusia buat pilihan, tapi Allah telah mengetahuinya daripada awal tentang pilihan mereka buat itu. Satu bandingan mudah faham tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kitab Jawharatul Tauhid, kalau seorang ayah berkata kepada anaknya, jom kita pergi piknik pantai, si ayah tahu dah anak-anaknya itu semua memang nak ikut daripada awal, sebelum lagi diajak. Tapi pilihan tetap pada anak-anak itu. Akhirnya bila sampai waktu yang ditetapkan, ayah nak pergi ke pantai polisi, siapa nak ikut? Semua nak ikut. Ayah tahu dah semua nak ikut. Pilihan itu pada anak-anak, ayah yang bagi pilihan. Maka demikian juga satu bandingan, walillahil mathalul a'la. Kita tak boleh nak samakan Allah dengan manusia, tapi madailah untuk kita katakan bahawa manusia itu mempunyai, kalau kita lihat dari sudut percaturan dan sudut pilihannya, seperti yang digambarkan kisah ayah dengan anak-anak tadi, boleh kita memahami apa yang dimaksudkan oleh ayat Allah, bahawa Allah membuat kepada kita ketentuan, tapi pilihan itu oleh kita. Pengetahuan terhadap perkara tersebut telah berlaku sebelum ia berlaku. Sebelum ia berlaku lagi telah ada dalam pengetahuan Allah. Inilah ilmu Allah yang bersifat syamil, kamil, mutakamil, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menikmati kurma yang enak ni. Kurma apa ni tadi? McJowl. Besar ni. Saya belum habis makan lagi ni. Masa belajar dulu kami makan ni 3 biji untuk sahur. Sebab kita baca dalam hadis bagaimana Nabi SAW makan kurma ni, share dengan Aisyah radhiyallahu anha. Cantik tuan-tuan ni, segar lagi. Bau sampai dari Jordan, ditanam di Palestin. Baik tuan ni, tuan boleh order daripada Zahzan Travel. InsyaAllah kami akan hantar sesegera yang boleh. Dan setiap belian tuan-tuan tu sekilo kurma McJowl ataupun sekilo kurma ajwa ni, kan, ajwa, tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku yang bertajuk Jangan Lebih Baik Makan Ini Bukan Itu. Satu buku amalan makanan yang dicadangkan oleh dietitian terkemuka, dietitian Islam yang terkemuka, pakar-pakar pemakanan, untuk kita makan benda yang betul dalam hidup. Buku ni colour tuan, buku colour. Nampak kan? Panduan makanan di alam Melayu. Ya, macam air berapa kita kena minum, makanan yang betul untuk breakfast, apakah mana makanan boleh menurunkan berat badan dengan cara yang betul. Kan? Semuanya dalam buku bertajuk Lebih Baik Makan Ini Bukan Itu. Hadiah untuk mereka yang membeli kurma ajwa dan kurma McJowl ini. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share lah video ni kepada seramai orang kita kenal. Mudah-mudahan padanya ada ilmu yang manfaat. Dan Nabi sering mengajar kepada kita doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman yuqarribuni ilaika ya rahman. Maksudnya, Allah manfaatkan kepada aku apa yang Engkau ajar pada aku, dan tambahlah kepada aku ilmu yang manfaat untukku. Wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, tambahkan ilmuku wahai Tuhan. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit santapan rohani pada malam ni. Sekian tuan, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la musibatan illa nafastahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa adaytaha wa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tuan-tuan, jika tuan-tuan ada kesempatan, pagi esok saya ada di Tanyalah Ustaz pada pukul 6.30 pagi, insyaAllah, di TV 9 dan TV 3. Bagi tuan ada kesempatan, jemput hadir. Ada soalan, saya tak perasan apa soalan ni. Ada soalan dikemukakan ni? Maafkan saya, tak jumpa soalan lagi ni. Mana soalan?
boleh saya baca selepas ni, nanti malam esok saya jawab insya-Allah. Malam esok saya jawab soalan yang dikemukakan di sini. Maaf pada malam ni tak jumpa, tak nampak soalan, tak perasan. Boleh nanti malam esok Puan Fatimah Wati, Fatih, tolong catatkan doa yang pelajari kita ni. Nanti saya jawab soalan dikemukakan esok. Izinkan saya untuk mengundur diri untuk persiapan untuk kuliah pagi esok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.